Diceritakan sekelompok tabi'in pergi menziarahi Abi Sanan. Ketika sampai dan duduk di sisinya, dia berkata, kemudian kami datangi lelaki itu dan ku dapati dia banyak menangisi saudaranya. Ku hibur ia, namun tidak berhasil. Maka kami berkata, tidakkah kau tahu mati itu jalan yang mesti ditempuh? Dia menjawab, ya itu betul, tapi aku menangisi siksanya pagi dan petang. Kami jawab, apakah Allah Ta'ala telah membukakan ghaib padamu? Dia menjawab, tidak. Tapi ketika aku mengkuburnya dan meratakan tanahnya, di mana apabila orang telah pergi, aku duduk atas kuburnya, lalu terdengar suara dari kuburnya, aduh, kalian tinggalkan aku sendirian merasai siksa, sedangkan aku telah salat dan berpuasa. Suara itu membuatku menangis. Maka ku gali kuburnya dan kulihat keadaannya. Ternyata kuburnya ada api yang membakarnya. Ini wali Allah, Allah nampakkan ya. Kalau kita gali kubur orang sekali apa pun kita tak nampak. Ini yang Allah Ta'ala nampakkan ya. Sahabatnya mati sembahyang puasa. Lepas orang dah jalan, dia tengok, dia dengar suaranya menjerit. Kau tinggalkan aku dalam siksa. Kenapa kau kena siksa kawan aku? Dia gali, cuba nak selamatkan. Nampak api dalam kuburnya. Ya, nampak api dalam kuburnya. Di lehernya ada kalung dari api. Sebagai saudara, aku kasihan kepadanya. Maka ku cuba mengambil kalung itu dengan tanganku. Namun jari tanganku terbakar. Tak boleh ya. Kalau wali-wali dia betul-betul dapat rasa yang hissi, bukan setakat mimpi. Dia betul rasa, dia nak cuba nak lepaskan kalung itu, tak boleh daya ya. Ia hulurkan tangannya kepadaku, tetapi tangan itu telah hangus. Maka tanah ku ratakan dan aku meninggalkannya. Bagaimana aku tidak menangisi dan berduka cita padanya. Kami berkata ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang yang dikurniakan Allah padanya itu mengira bahawa bakhilnya itu baik baginya. Nanti akan dikalungkan ke leher mereka barang yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Allah ya. Kalau dah mati saja dah masuk kiamat lah. Dah mati mewah, kaya, sihat. Kita banyak boleh perintah orang semua. Orang semua jadi khidmat dengan kita. Kita tokeh besar. Berapa lama lah. Berapa lama dalam kubur itu ya. Dalam kubur kau dipakaikan kalung saja, kau dah tak boleh nak bikin apa-apa. Itu kalau duit yang halal tau. Duit halal yang kau dapat, kau tak keluarkan zakatnya 2.5% saja dapat begitu. Apatah lagi kalau harta kamu semuanya harta yang haram. Harta rasuah, harta rampas, harta peras. Allah, semuanya itu ya. Semuanya begitu ya. Apa harta rampas tu macam mana ya? Asal orang tak suka awak ambil tu namanya rampas lah. Asal orang tak suka awak ambil, orang rasa tak patut sampai aku kena bayar begini. Tak patut aku kena bayar begini. Tak berbaloi. Itu semua tu namanya rampas. Itu semua namanya rampas. Saudaranya itu merasai siksa itu sampai hari kiamat. Kemudian kami pergi dari sisinya dan datang kepada Abi Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ku ceritakan perihal lelaki itu padanya dan ku katakan bahawa orang Yahudi dan Nasrani pun tidak sedemikian rupa. Lalu dia berkata, mereka telah jelas di neraka dan apapun yang diperlihatkan Allah padamu perihal orang beriman itu agar engkau boleh mengambil tauladan. Allah telah berfirman, barang siapa melihat maka bahagialah bagi dirinya, dan barang siapa buta maka celakalah atas dirinya. Bukankah aku yang menjaga perbuatanmu? Jadi kalau Allah Ta'ala berikan iktibar, kita dapat lihat, beruntunglah. Allah berikan iktibar tapi kita tak pandang, tak belajar sekalipun, rugilah kita. Sangatlah ruginya kita. Baik. Tersebut dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat di sisi Allah Taala bagaikan orang Yahudi. Orang yang tidak mahu memberi kepada si miskin di sisi Allah seperti orang Majusi. Siapa yang tidak mahu zakat, tidak mahu memberi miskin, dia dilaknati malaikat dan Nabi dan tidak diterima kesaksiannya. Ya, orang tak nak bayar zakat ya.
Seperti Yahudi, seperti Majusi, ya. Sebab itu orang bilang orang Majusi ni apa? Pohon hijau. Orang bilang orang Siam ni pohon hijau. Orang utara kalau bilang dia tak ada belas kasihan dengan orang. Tak ada belas kasihan dengan orang. Mereka tu Majusi. Zalim sangat-sangat. Yahudi pun begitu, Majusi pun begitu. Kenapa tak sebut Nasrani? Nasrani masih ada okey sikit. Dan akhir zaman Nasrani akan masuk Islam, ya. Semua ke yang dipilih oleh Allah. Yang tak dipilih oleh Allah, dia join Dajjal untuk serang sama umat Islam. Dan zaman Nabi Isa juga dia dah kena tebas. Dan lepas itu yang survive, yang tak join Dajjal, ada juga Nasrani sekarang yang tak terpengaruh dengan kepada gini, dia tak ikut. Tahu ini benda tak baik, dia tahu ini konspirasi, dia tak nak get involved. Itu semua yang terselamat. Itu yang terselamat. Baginda bersabda, untunglah ia yang memberi zakat dan membantu si miskin. Untung bagi orang yang tidak punya siksa zakat dan siksa hari kiamat. Barang siapa memberikan zakat hartanya, dihilangkan darinya siksa kubur. Dan Allah mengharamkan dagingnya di neraka, serta mewajibkannya masuk syurga tanpa hisab. Bahkan tidak ditimpa kehausan di hari kiamat. Hari kiamat kan hari haus namanya, ya. Hari haus sehaus-hausnya. Tapi dia boleh tidak haus pada hari kiamat. Kerana beri zakat, orang dapat makan dan minum. Ya, orang dapat beri makan dan minum. Baik, ya.